Cik janjikan tadi petang-petang ni eloklah kita buat makaroni. Cik tengah hari pun tak masak, tak larat dengan mana nasi apa semua lop-lop biar pada saat kita habis nak apa simpan dalam sini teteh semua. Hari ni kita akan buat makaroni goreng. Mereka beli ni rosak gedegang. Macam Ali punya cik Nik ya. Okey, kita ada makaroni, kita ada daging kisar, minced beef, minced meat, udang yang kita dah rebus, daging yang kita dah rebus, ni ayak udang, ayak daging, tok ibu, sos tomato, cuka dengan Heinz tomato soup. Okey, bawang putih, bawang besar, bawang merah dan cabai. Okey, macam biasa, hampa ambil lah belangau besar-besar ni kan, jangan ambil belangau kecil, kuih-kuih melanting keluar berdua tu. Minyak sudah hangat, kita tomeh bawang ni. Okay, kita tomeh bawang tu, bagi dia naik bau apa semua. Lepas tu hang terap masuk minced meat ni, kat supermarket ada jual lah. Kalau hampa tak ada pun daging biasa hampa kisar dengan blender ke apa tumbuk pun boleh. Kita kena buat masuk ni dulu pasalnya daging ni kan tak masak lagi. Jadi kita masakkan, tomehkan dengan bawang tu dulu, bagi rasa bawang tu masuk dalam daging dulu. Masak ni dulu, pada api pun tak apa. Bila daging ni dah masak apa semua, bolehlah hampa bubuk kat machine tu. Tengoklah kalau nak pedas banyak sikit pun tak apa. Biar lahang kangkang tu. Spaghetti ni kalau nak masak, dia kena masam-masam sikit macam kuih tiaw. Dia pedas, masam sikit, bau sedap. Okey. Lepas tu hampa tok masuk garam siap-siap supaya cabai tu cepat masak. Yang tips lah. Lepas tu hampa pun masuk sikit tomato soup cap Heinz ni ya. Cap ni memang sudah lepa ni kalau tak sponsor aku sajalah. Nampak tu terang. Heinz ni apa pun masuk dalam satu sendok begitu, satu setengah pun boleh. Kalau nak masak, masukkan satu setengah. Okey, kita kacau masuk Heinz tu. Heinz ni elok kalau apa nak buat mi kuah ke apa ke, masuklah bagi dia rasa masam sikit. Lepas tu boleh pun masuk tomato sauce sekali. Lagi baru kita pun masuk toyo, cuka apa semua, bagi dia cukup rasa. Masa ni, kalau hampa nak terap daging tu siap-siap pun boleh. Yang kita dah potong daging dengan udang. Nah, dah okey ke apa? Kalau dah okey, sampai masuk cuka dah. Sebab masak Heinz dengan tomato sauce sudah ada. Sedapnya. Lepas tu, masak makaroni ni dia kena berayak sikit. Jadi ayak udang tu kita masukkan dan kita didihkan benda ni bagi dia betul-betul berasa. Lepas tu dah mendidih, baru kita tunggu, kita rontok masuk makaroni. Okey, dah mendidih elok kuah ni, terak tok masuk makaroni. Dia memang kuah tu kena banyak sebab kita nak bagi makaroni tu serap kuah. Selagi dia kering, jangan takut. Okey, lepas tu hampa goreng lah. Siau lah, ciao lah, apalah. Sampailah benda ni kering, elok. Mana kata dia dah masak. Tu, sebab aku nak mengadar sikit hari ni. Kalau hampa ada parmesan cheese ni, boleh tambah sikit. Okey. Puan nak bagi rasa lagi, tak bubur pun tak apa, tapi sebab dah ada, nak kata aku ni saja kata je lah. Sedap pula ni. Alright, kita boleh tutup api, kita boleh beri dah. Cik nak buat gulai udang tomat darat lah. Tak pernah buat tomat darat, nak try jap. Masuk lah, sengguk. Nasi lemak tadi ada lagi? Oh. Hampa kalau nak buat sambal tomat dengan gulai udang, cara berisi udang macam ni. Cabut kepala je ni, janggut jangan buang, kaki jangan buang, ujung jangan buang. Okey, kalau nak buat gulai udang dengan sambal tomat. Kalau nak goreng bihun, buang semua, tinggal ekor saja. Macam-macam lah mereka orang tua-tua ni kan, nak masak ada cara dia.
Tapi hampa kena ikut lah, barulah segak. Kita tak bogel kadang-kadang. Udang tu dia tak cantik. Ada jenis masakan kena bogel, ada masakan kena ada kepala, ada masakan kena cabut kepala, tinggal ekor. Macam-macam lah. Tapi itulah nama dia. Undang. Tabur santan cair, masuk kacang panjang. Lagi baru kita masuk santan pekat dengan udang. Dah hampa pun masuk santan pekat tu, perselu api. Lepas tu pederah balik api tu bolehlah masuk ke udang. Okey. Ui, sedap lah. Sayang masam-masam. Buat gula udang ni kena manis gula kena lebih. Faham tak? Lepas tu kita boleh masuk cabai muda yang kita cut belum buat yang mangkuk tu ni. Lepas tu kita akan tumis darat. Yang ni lah color gula udang yang sebenar yang mak aku duk buat dulu tu. Kuning tak kuning, merah tak merah. Kalau hampa nak tahu resepi rempah yang paling elok sekali cap untuk buat gula udang ni adalah tarbus. Yang ni tak tahu lah hampa nak beli kat mana. Aku kirim kat kawan aku kat Penang. Dalam Shopee ada kot, bila tengok. Okay, bila dia dah menggelegak, hampa boleh masuk lah cabai muda tu. Lepas tu kita dah boleh start buat kita dah boleh goreng bawang dengan daun kara pulih nak buat tumis darat. Okay, kita tutup api. Lepas tu kita terak lah benda tu sama. Tutup. Baik, hari ni cek macam kata tadilah, terengi nak makan sotong. Kemarin seafood runner tu pun pihak main tak sotong, ada telur apa semua. Hari ni kita buatlah sotong goreng kunyit. Biasa je, simple je sotong goreng kunyit ni. Hampa jangan duduk. Jadi aku rasa aku dah bubur dalam highlight kot resepi aku. Entah lupa hampa tengok sendiri. Kadang-kadang ada bahan terlebih, ada tu kurang. Cincai lah. Okey. Baik, barang kita perlukan adalah ubi mengala. Ubi mengala, ubi kentang. Hampa potong ubi taklah nipis sangat, tebal-tebal lagu ni. Kita ada cili hijau, kita ada daun bawang. Bawang besar kita potong hirih ring, gelang. Kita ada jintan putih, jintan manis. Lagi kita nak tumbuk sikit. Okey, kita ada lada hitam, kulit kayu manis. Lepas tu sotong. Okey, sotong ni cuci bersih-bersih, nak cabut janggut dia apa semua. Macam aku suka tinggal mata tu. Lepas tu dalam-dalam kelongsong tu buang lah segala anak-anak ikan yang sotong duduk makan telan apa semua tu. Bersih-bersih. Cabut plastik tulang dia tu. Jangan tak cabut. Geram aku kalau gigit kat kedai kan. Kalau ada plastik tu, kau tu ingat cucuk mata hampa dengan plastik tu. Macam aku, kalau aku buat sotong kunyit ni, aku tak suka pun sekok-sekok, tak cantik. Dia kena belah dua lagi tu. Lagipun bila kita belah dua lep tu jadi banyak lah. Tak ada orang kat sekok saja kan. Manis lah nampak. Lepas tu bila kita belah dua, lepas tu dah hampa kerat dua, buat masuk kunyit. Okey, part ni aku duk tengok apa duk goreng udang lah apalah sebelum ni. Kedekut sangat kunyit tu. Sebab tu dia tak cantik berbalut. Faham ke tak? Kunyit, kalau kita masak kunyit apa-apa, kunyit memang banyak. Supaya kunyit tu nanti bila kita goreng, dia jadi bergumpal-gumpal. Yang tu baru cantik. Kedekut sangat kunyit pun. Benar yang apa tak kedekut? Jangan lupa garam. Garam. Gula sekali nak. Masakan kunyit ni pun dia kena manis sikit. Jangan tu kata, Datuk awak bergula. Ya, kalau tak hang, nak ikut-ikut tak mau ikut sudah. Boy, tu pelan-pelan sebab sotong ni ada telur, tak maulah telur tu berambok pula. Telur berambok. Boy, gitu. Pasal apa saat lagi kita akan masukkan ubi dulu sebab kita nak bagi ubi tu lembut dan sotong tu masak sat saja. Lagipun orang kata bila kita guih dalam lesung ni, sedap tak sangka lah. Okay. Okay, first kita goreng dulu ubi tu. Kecil-kecil je. Kita goreng tu bagi ubi tu janganlah hancur sangat. Jadi dia tak hancur dan dia orang kata apa tu. Saat goreng ubi tu hampa boleh buat masuk kulit kayu manis siap-siap pun tak apa. Jadi ubi tu adalah rasa kulit kayu manis tu. Faham ke tak?
Janganlah kena tangan aku kat telinga ni lagi sekali. Lepas tu hampa terak masuk sotong. Gorenglah dia sampai masak. Sampai sebati. Lepas tu rasalah sedap ke, mak tawak ke, masin cukup ke. Nampak kuah tu dah pekat. Hampa boleh terak masuk bawang besar tadi tu. Lepas tu kacau. Last sekali lagi. Dia dah surut lagi sikit, bawang ni pun dah serap kuah tu. Masuklah cabai muda. Dan kita berserikan dia dengan daun bawang. Okey, kuah pun nak kering. Ambil cabai muda tu, lempak masuk. Lempak masuk, kacau godak apa semua sikit. Okey. Okey, eloklah daun bawang. Kita godak dalam sekali dua kali. Lepas tu bolehlah hampa angkat dan tutup api. Hampa boleh bayanglah sedap. Dulu kan tadi hampa dah tengok kerang bahan utama. Aku ada cabai kering sikit yang hampa dah basuh. Lepas tu kocak-kocak lah, buang dia punya biji-biji tu sikit. Ada cabai hidup pun dah potong serong-serong betul-betul besar-besar lagu ni. Lepas tu buanglah sikit biji-biji tu supaya nanti kan tak cantik biji-biji tu terapung atas tu. Serai banyak ni, halia banyak ni. Lepas tu bawang besar hampa kerat 4 lagu tu lah. Okey, jadi hampa ambil halia tu. Halia tu pun aku tak potong. Aku lebih suka. Okey. Tahu masuk cabai. Tahu masuk cabai kering. Okey, lepas tu buat masuklah bawang besar tu sekali hampa kerat 4 tu. Biar dia terendam, biar dia berebui naik. Boleh dengan bumbu garam, gula. Kalau hampa nak sebut perisa yang apa nama tu lah, Cak Maggi tu pun boleh. Ni aku pun gula. Aku pun garam. Okey. Dan sebut perisa sikit. Kalau tak mau sebut perisa, hampa nak bubur apa nama, cube pun boleh. Tapi tengoklah, tukar. Okey, lepas tu hampa biarlah benda ni mendidih sampailah kerang-kerang tu terkenyih macam kerang hampa bila nampak jantan. Okey. Jadi benda tu akan siap. Cina-cina di bawah ni elok lah. Nanti masa hampa nak beridang tu, usahlah beridang dengan cabai kering sekali. Beridang benda-benda basah ni. Cabai kering tu aku lempak tadi pasal nak bagi dia pedas. Jadi inilah dia lah. Okey. Nah, ini aku nak buat ayak asam jawa yang nak cicah dengan kerang ni. Tunggu Sat. Jadinya disebabkan nanah aku dah ada seladang di rumah ni kan, aku dah buat ayak nanah. Jadi bila hampa nampak nanah ikan kering ni, apalagi jomlah kita pumpang gulai ikan kering bonang nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi skip dah tadi apa semua dia punya langkah-langkah. Hampa apa nama ni, mesin bawang merah tu, lepas tu campur dengan rempah gulai ikan kering. Lepas tu ngayak, terus masuk dalam belanga, rebus naik. Okey, rebus naik. Lepas tu aku dah bubur siap-siap asam keping, aku dah bubur siap gula, garam. Garam jangan banyak pasal ikan masin tu dah masin, rasa dulu. Okey, yang ni aku pakai ikan kurau. Okey. So aku dah bubur santan cayak siap-siap tadi, tapi kena kacau lah bila dah ada santan. Okey, saat santan pekat kita bubur kemudian. Nah. Okey, nah apa semua nanti sebab saat kita takut dia layu. Cabai muda pun nanti sah. Okey, yang ni aku dah terak masuk santan pekat. Kacau. Lagi mau kita bubur segala terung, nang-nah, cabai muda. Lepas tu kita akan tumis darat. Lepas masuk terung. Ikat elok mulai ni. Lagi berapa pinggan lah orang yang kat bawah tu pipi igang tu tambah. Buat terung dulu nak. Sekejap lagi baru kita masukkan tempat terung tu dan lembut kecut sikit. Nah. Sambil duk masak ni, sambil duk teringat dah dekat airi, dekat arwah. Tak apalah. Nak buat macam mana. Okey, bagi sama rata. Okey. Ni cek main abang bagi. Masak ni memang senang lah, tapi rasa dia sedap. Cayak-cayak, lemak-lemak, manis-manis.
Tadi aku dah tunjuk bahan-bahan dia kan. Ni aku dah tumbuk bahan tu. Yang ni dia tumis darat. Jadi samalah, hampa kena nak rebus dulu. Okey, lepas tu santan semua dah ready, lobak dah ready. Yang ni sebab nak kena tumis darat, maka aku terpaksa lah kupas lagi bawang sebab kita nak tumis darat. Tapi tumis darat ni tak payah karapuleh. Dia bawang saja. Okey, hampa dah bulan periuk, tu bekas lesung punya ayak tu kocak. Terak. Okey, terak, lepas tu kita buah tapi kita rebus naik. Okey, faham? Bantai lapik ide apa boleh masuk lobak tu, bagi lobak tu lembut sikit. Naik. Masuk lobak. Potong panjang-panjang lah segak. Kalau potong nipis-nipis macam setengah half moon tu, dia tak apa nak cantik sebab udang dah macam tu. Okey, siapa yang rasa macam tak makan lobak putih, takut bau lah apa kan? Tak apa sebab kita dah bujintan dan kita akan tumis darat, jadi lobak ni tak akan bau. Hampa try lah. Okey, jadi aku masukkan udang. Bila lobak tu dah ni sikit, udang ni aku buang kepala dia. Hampa perselo api, masukkan santan. Okey, santan tu janganlah pekat-pekat, dia cair-cair sikit baru sedap. Dah masuk santan, kacau. Tapi hampa tengok colour tak cantik kan? Pasal tu lah aku tadi suruh hampa bubuh kunyit sikit, so dia akan jadi macam kuning-kuning muda cantik gitu ala-ala royal. Cantik dah colour dia. Okey, ambil bawang yang apa goreng tadi, buang saja. Allah. Sat. Tutup dululah. Lagi bau dia keluar. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Ni Cik nak habaklah resepi daging ketumbak daripada tuanku. Sebenarnya satu malam tu duduk bersembang dengan tuanku. Duduk tanya tuanku, masak apa. Tuanku bagi tahu lah masak daging tumbak ni. Makanya inilah dia resepi daging masak ketumbak. Daging, bawang Holland, ketumbak, tok yu, gula, garam dan cukup rasa. Dah. Okay, cara dia nak buat, dia ni rasa macam daging masak kunyit, tapi dia lain sebab dia ada pedak-pedak ketumbak pedas tu. Jadi tu yang dia sedap. Dan masalahnya, bukan masalah lah, dan yang bestnya, kita tak buat kunyit. Jadi benda yang cara kita nak buat ialah kita masukkan ketumbak. Okay, tak payah sangat lah ketumbak tu. Apa masukkan gula. Gula ni macam nak bagi daging tu nampak hitam dengan caramelize sikit. Bagi manis sikit pun tak apa, jangan takut. Okey. Lepas tu garam. Macam kita duk buat garam kunyit tu lah. Garam. Dan sedikit serbuk perisa. Okey. Dan lepas tu tok yu. Okey. Lepas tu hampa goi. Jadi bila dah hangat belanga tu, hampa boleh goreng daging tu. Minyak kena banyak. Pasal apa kita perlukan minyak tu nanti untuk caramelizekan bawang. Dan gorenglah daging ni sampai jadi hitam, kering, masak elok-elok. Okey, jangan lupa kacau. Okey. Bila hampa dah tengok apa nama biji ni? Biji apa nama ni? Bukan biji ampa, biji ketumbak. Dah brown-brown dengan daging pun macam dia punya buih tu dah hilang, tinggal minyak tu duduk cekik. Jadi hampa masuklah bawang Holland ni supaya benda ni boleh caramelize sekali dengan daging tu. Nah, aku suka bawang banyak sebab apa nanti bila kita goreng nasi, bawang tu ada siap-siap dah. Cuma kita okey, dah agak-agak semua tu layu. Benda ni kena masak lama juga tau. Bukanlah kata cuncang, angkat tutup api semua tak. Sebab kita nak bagi benda tu caramelize, pekat, berminyak semua, daging dia keluar dengan ketumbak tu, ayak ketumbak tu, nikmat ketumbak, wangi ketumbak tu semua dah keluar. Jadi apa boleh tutup api. Korang nak makan macam ni saja pun boleh. Tapi aku hari ni nak goreng dengan nasi. Okey, next kita nak masak gulai ayam. Nak tunjuk juga ke gulai? Tak payahlah. Hari ni Cik nak buat sup tulang. Apa jana ni terbui. Okey, cara-cara nak masak sup, cara kami lah, keluarga Pak Ibrahim. Okey, ialah hampa kena rebus naik tulang tu, bagi dia lembut, tapi boleh tok siap-siap.
halia, potong sat-sat ibu jari hampa yang gemuk tu. Kalau hampa nak tok serai dalam sebatang pun masuk sekali, tak ada masalah. Lepas tu pas kawan dengan dua sup sampailah tulang tu bukan tulang lah, isi yang kat tulang tu lembut apa semua. Api kena dek. Jangan api deras lagi, dia tak sedap. Kita kena simmer benda tu. Okey, bukan rebus nak menggelegak tu. Faham ke tak? Sambil-sambil tu kita tengok yang ni pula. Jadi bila daging tu dah agak-agak lembut, dah lembut lah juga, hampa buat masuk ubi. Bagi ubi ni dulu, empuk dulu. Sekejap baru kita buat masuk tomato dengan bawang besar. Okey. Tok masuk halia dua kali bujari hampa tu, katok saja masuk sup bunjuk dua bentuk tu yang tulang punya. Lepas tu 4 sekawan bubuh dalam tu. Kalau nak bubuh serai sebatang pun boleh. Bubuh garam siap. Lepas tu rebus nak bagi lama, bagi benda tu dah empuk. Lepas tu baru hampa tuang bawang merah yang hampa blend dengan bawang putih. Masukkan, rebus lagi. Boy, api slow, jangan kelangkap. Okay, yang ni aku dah tahu segala tomato, bawang, benda-benda ni semua lembek tak apa tau. Biar dia bercerai, jadi transparent, tak apa. Sebab mereka bukan nak bagi nampak suka-suka itu, tak betul. Macam kita tengok dekat magazine. Yang ni kita kira sup Melayu lah, bukanlah sup mamak ke, sup siam ke, belah-belah Kelantan ke, bukan. Ni kira sup Melayu lah kan. Sebab tu aku tak buat carrot. Aku memang tak suka ada carrot dalam benda masakan. Melainkan kalau buat sayur carrot tak apalah. Secamca macam tu lah, secamca saja. Kita akan tomeh dulu bawang ni. Lepas tu dah layu, dah dia macam dah tukar jadi kuning sikit, baru kita masukkan rempah. Kita tomeh lagi sampailah benda tu. Okey, bawang tu pun dah layu, hampa buat masuk rempah tu. Sorry aku katok tangan sebelah tu pegang handphone. Sikit lagi. Okey, kita jangan buat banyak sangat, takut dia bau rempah sangat. Bila bau rempah dia jadi macam mamak punya sup lah, tak mau. Ni bukan mamak ni sup. Ni sup Melayu, cayak-cayak, sedap-sedap, wangi-wangi, bawang macam tu. Nah, masam-masam sikit. Lagu tu. Okey, jadi hampa tomeh lama sikit. Dalam professional kan. Dalam tomeh tu supaya dia pelarut. Kalau tidak, lagi dia berketoi. Kaca dulu bagi benda tu larut. Ambil sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lekat. Alhamdulillah. Lepas tu perlu api biak saja. Okey, jadi kita dah buat masuk nangka muda. Amboi bagi salam pun tak apa, tak tiba-tiba. Okey, ni hari ni cik nak buat gulai nangka. Jadi cik dah kupas lah. Bukanlah cik kupas, Mik yang kupas. Gila nak kupas nangka muda. Punyalah siksa dengan getah. Mampalah aku tak mau. Bagi orang lain buat. Nangka muda, apa potong lagu 4-4 sagi lagu ni. Macam apa tengok dalam WhatsApp tadi kan. Asam gelugak, rempah udang. Dalam tu ada bawang merah, bawang putih yang pada blend. Aku bus siap-siap garam, bus siap-siap gula tabuk. Bus sikit ayak, kita akan rebus naik benda ni. Gulai nangka pun kita akan tumis darat. Dia sebenarnya macam gulai udang je. Kan, senang. Tapi cuma teringin lah nak. Pisau pula dah. Macam ni. Dah lembek dah kan. Aku suka lembek-lembek gitu. Mak aku pun suka lembek-lembek. Dah lembek, kita perselu api. Kita buat masuk santan dulu. Sekejap baru kita buat masuk udang. Kita potong sikit dulu sebab aku tak mau lemak bengong. Aku nak cayak-cayak masam macam tu. Buat tak ni, nampak ni dia relai-relai ni. Sekejap kita gigit lah. Yang ni dia tak apa je. Aku nanti makan dengan ikan temenu kecil, goreng garing, picit sambai sikit. Kalau tak dapat goreng ikan, keringkan sikit ke. Jadilah. Ya Allah, bau dia. Lepas buka tudung ni mengembok. Ni aku dah bau udang dah. Bau sedapnya. Kita tak tomat darat lagi. Tomat darat lagi lah. Okey, untuk gulai nangka, aku tak tomat darat sampai hitam sangat, Bu. Apa nama? Bawang tu. Sebab aku tak suka. Kalau apa nama? Gulai hitam tak apa. Gulai ni kita tak mau sangat hitam. Lepas tu
Tutup api, jangan lupa. Tadi aku abang tak kena buat halia. Kan aku tak sebut. Pilah. Biar tak sedap macam aku masak. Bismillahirrahmanirrahim. Tom yang tu bunga lawang tu dengan kayu manis dengan buah pelaga. Buah pelaga. Bunga cengkeh. Yang pada tomat rempah tu, bubur garam siap-siap. Yang ni teknik, adalah teknik, satu teknik lah untuk bagi pecah minyak cantik. Apa ambil santan tu sikit, bubur dalam rempah yang tengah tu goreng tu. Lepas tu kacau dia. Nanti santan tu akan jadi pecah minyak yang cantik dekat rempah ni. Dah buah ayak sikit. Lepas rempah tu dah ni, hampa boleh lepas masuk. Aku guna nana fresh. Kalau hampa nak guna nana tin tu pun bagus juga, sebab dalam rumah ni duk tunggu driver hantar nana tin tu tak sampai-sampai. Tapi ada nana fresh, jadi aku pakai nana fresh saja. Kalau nana fresh kena lama sikit rebus lah, dan kena bagi manis sikit, sebab kalau hard tin tu dia dah manis siap dah kan. Potong pun cantik. Yang ni potong pun cantik jugalah. Potong dalam besar-besar ni senang. Lepas tu hampa tuang ayak gula merah, sebab actually kena manis. Okey, dah. Asar dulu biar dia bercampur siap dalam isi nanas tu. Sekali nanas punya manis pun keluar. Okey, hampa dah agak-agak colour dah cantik, apa dah cantik. Oi, mahal kata Asyik nak kena jari lah belakang ni, benci aku. Bolehlah terak masuk santan tu. Agak-agak lah, tak mau berlemak sangat bengong kan.